Percubaan suara Forum Remaja Bahasa Jiwa Bangsa. Percubaan suara Forum Remaja Budi Bahasa Budaya Kita. Percubaan suara Forum Remaja Bahasa Melambangkan Bangsa. Percubaan suara Forum Remaja Cintailah Bahasa Kita. Forum Remaja dengan hikmah ilmu kita teroka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah dan senyuman manis kami pancarkan dalam pertandingan Forum Remaja Sekolah Menengah Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2023. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Yang saya hormati pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru, ahli-ahli panel, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. InsyaAllah pada hari ini, saya Bunga Rina binti Ali Zaman akan menemani Anda selaku pengurusi majlis dalam sesi forum pada kali ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sudah lebih 66 tahun yang lalu, bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dalam perlembagaan negara kita mengikut Perkara 152. Selain persoalan mengenai konsep bahasa, kepentingan bahasa dalam pembangunan negara kita dan usaha-usaha bagi memartabatkan bahasa Melayu akan menjadi topik utama pada hari ini. Topik-topik tersebut akan mengupaskan satu tajuk yang amat besar, yaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa kebanggaan. Bertujuan dengan itu, bagi membincangkan topik-topik tersebut, saya bawakan khas untuk Anda 3 ahli panel daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung. Tak kenal maka tak cinta, maka kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel kita. Ahli panel kita yang pertama berada di sebelah kanan saya, menjawab jawatan selaku timbalan ketua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung. Berkaliber orangnya, Saudari Siti Taslima binti Haji Ma'aruf. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Baiklah, ahli panel kita yang kedua berada di sebelah kiri saya, menjawab jawatan selaku pengurusi kelab pembimbing rakan sebaya. Sopan orangnya, namun petah dalam berkata, Saudara Fazil bin Ja'afar. Apa kabar saudara? Syukur Alhamdulillah sehat hendaknya. Saudari pengurusi pula bagaimana? Alhamdulillah masih dikurniakan kesehatan yang baik. Baiklah, ahli panel kita yang berada di hujung sana, tokoh nilam Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung. Manis orangnya, sejuk mata memandang. Saudari Faziatul Farhana binti Muhammad Farid. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengerusi kembali. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi hadir meluangkan masa bagi berkongsi idea dalam sesi forum pada kali ini. Baiklah, bagi mengorak langkah perbicaraan, mari kita mulakan dengan saudari Siti Taslima dahulu. Baiklah, saudari, bolehkah saudari memberikan pendapat saudari tentang konsep bahasa yang amat kita banggakan ini dan isu mutakhir ini berkaitan bahasa? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan panel serta hadirin yang dihormati. Saya terus menjawab persoalan saudari pengurusi tentang konsep bahasa kebangsaan sebentar tadi. Sebenarnya, sejak awal kurun Masihi lagi, bahasa Melayu telah memiliki martabat sebagai bahasa besar yang berwibawa. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu telah diterima umum di Kepulauan Melayu sehingga diangkat menjadi lingua franca antara pelbagai bangsa, termasuk yang datang daripada rantau lain seperti India, China, Asia Barat dan Eropah. Buktinya, bahasa Melayu telah mencapai puncak kegemilangan sebagai bahasa tamadun Melayu pada zaman Kesultanan Melayu sekitar abad ke-13 sehingga abad ke-19. Buat pengetahuan saudari pengurusi juga, bahasa Melayu merupakan satu rumpun bahasa yang digunakan oleh lebih daripada 200 juta penduduk dunia. Bayangkan hadirin, bahasa Melayu telah berkembang pesat dan mendapat pengiktirafan yang meluas. Selaras dengan itu, seperti yang diperkatakan oleh saudari pengurusi sebentar tadi, di Malaysia, bahasa Melayu telah diangkat martabatnya dengan menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Merujuk kepada Perkara 152, Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Manakala mutakhir ini bahasa Melayu tidak dapat dinafikan telah menghadapi pelbagai isu-isu bahasa dan berdepan dengan cabaran-cabaran dalam era globalisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan teknologi dan ilmu yang pantas telah menghaki serba sedikit kemurnian bahasa dalam kalangan pengguna. Contoh isu-isu bahasa ialah budaya bahasa ringkas, budaya bahasa rojak, dan gangguan bahasa dialek. Saya rasa cukup setakat ini sebagai pembuka. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Siti Taslima atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin, rupanya bahasa Melayu telah digunakan oleh lebih daripada 200 juta penduduk di seluruh dunia. Pencapaian yang amat mantap sebenarnya. Walau bagaimanapun,
Saya masih tertanya-tanya, dan saya juga yakin hadirin yang sedang menonton juga tertanya-tanya. Sejauh manakah kepentingan bahasa kebangsaan dalam pembangunan negara kita Malaysia? Persoalan ini akan saya tujukan kepada Saudara Fazil. Dipersilakan Saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan panel serta hadirin yang saya hormati. Menjawab kepada soalan saudari pengerusi tentang kepentingan bahasa kebangsaan dalam proses pembangunan negara. Saya teringat bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pernah berkata, "Maju bangsa Melayu, majulah bahasa Melayu." Hadirin, kenyataan tersebut jelas mentaklifkan maksud kepentingan bahasa kebangsaan dalam kemajuan sesebuah negara. Buktinya, bilangan bahasa di seluruh dunia dianggarkan sebanyak lebih kurang 6.200 bahasa. Bayangkan hadirin, untuk membangunkan sesebuah negara tidak praktik atau tidak logik, semua bahasa di sesebuah negara digunakan sebagai bahasa resmi negara. Untuk pengetahuan saudari pengerusi, rakan-rakan panel serta hadirin sekalian, kebanyakan negara bekas jajahan kuasa barat menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal masing-masing. Namun, berbeza pula dengan Malaysia dan Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama atau bahasa rasmi dalam sistem pentadbirannya, walaupun kita bekas negara jajahan barat. Namun, kedua-dua negara ini masih mampu untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain dalam pelbagai bidang. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan Malaysia disebabkan faktor wujudnya penduduk yang berbilang bangsa dan agama di negara kita. Tidak cukup dengan itu hadirin, kita lihat negara-negara lain seperti Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan negara Thailand menggunakan bahasa mereka sendiri sepenuhnya dalam kegiatan pembangunan negara. Tetapi negara-negara ini tetap membangun dan maju. Maka terbuktilah bahwasanya penggunaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan amat penting untuk memastikan rakyat bersatu padu demi pembangunan negara. Kerana sampan sudah di air, pendayung sudah di tangan. Tinggal lagi usaha kita untuk memartabatkan bahasa jiwa bangsa. Saya kira cukup dahulu untuk pusingan pertama. Kembali semula kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih Saudara Fazil atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin, kepentingan bahasa dalam pembangunan negara kita amat memainkan peranan yang penting. Lihat saja contoh sebentar tadi, Korea Selatan dan juga Jepun. Mereka maju dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Hadirin, tiada yang mustahil di dunia ini. Semua bermula daripada diri kita sendiri. Baiklah, Saudari Faziatul Farhana, bolehkah saudari memberikan pendapat saudari tentang apakah punca ataupun faktor tercemarnya keaslian bahasa kebangsaan kita di negara kita pada hari ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. You semalam di mana? I'm waiting for you so long, man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Rakan-rakan panel serta hadirin yang dihormati. Contoh dialog kerancuan bahasa sebentar tadi sebenarnya menjawab soalan saudari pengerusi tentang punca tercemarnya keaslian bahasa kebangsaan kita. Hadirin, kita tidak dapat nafikan keaslian bahasa ibunda kita tercemar akibat kemasukan atau percampuran istilah yang digunakan pakai oleh masyarakat di negara kita, termasuk orang Melayu ketika bertutur sesama rakan. Hal ini kerana menurut sejarah, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 84 bahasa yang digugakan oleh penduduk tempatan dan menjadikan bahasa rojak sebagai bahasa perantara untuk berurusan dalam pelbagai hal. Sehingga kini, isu bahasa rojak tidak pernah selesai malah bertambah buruk sehingga menjejaskan bahasa Melayu. Tambahan pula, masalah ini menjadi bertambah parah di zaman teknologi canggih dan gadget pada hari ini. Manakala tidak, golongan remaja menjadikan bahasa rojak sebagai alat perhubungan. Justru itu, mereka tidak mempedulikan kesan penggunaan bahasa tersebut dan apa yang penting bagi mereka adalah mereka dapat berhubung atau memahami antara satu dengan yang lain. Dalam pada itu, oleh sebab ramai antara pemilik telefon bimbit terdiri daripada pelajar sekolah, maka tidak heranlah wujud kebimbangan pelbagai pihak terhadap pengaruh bahasa rojak dalam kalangan pelajar itu sendiri. Ini bukan saja merupakan satu masalah komunikasi, tetapi ini boleh saja dianggap sebagai satu krisis identiti, ibarat sekerat ular, sekerat belut. Sebenarnya saudari pengerusi, tidak salah kita menggunakan bahasa asing dalam pertuturan seharian, tetapi biarlah bertempat dan biar tidak dicampur adukan. Jika bercakap bahasa Inggeris, bercakaplah bahasa Inggeris sepenuhnya. Jika bertutur bahasa Melayu, bertuturlah bahasa Melayu sepenuhnya. Konklusinya, kita tidak mahu melahirkan generasi yang hanya tahu berbahasa rojak, tidak lancar bahasa Inggrisnya, tidak pula fasih bahasa Melayunya. Cukup setakat itu, kembali kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari Farhana atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin,
Pertanyaan mengenai tanggung jawab dan peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu masih menjadi persoalan di negara kita. Masyarakat kebiasaannya akan mudahnya menuding jari ke arah Dewan Bahasa dan Pustaka apabila timbulnya satu isu berkaitan bahasa kebangsaan kita ini. Seolah-olah tanggung jawab ini hanya dipikul oleh DBP semata-mata. Masyarakat seolah lupa apabila satu jari menuding ke arah DBP, 4 jari lagi akan tertuding ke arah diri kita sendiri. Baiklah, Saudara Muhammad Fazil bin Ja'far, Ya, saya saudari. siapakah yang berperanan dan bertanggung jawab dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara kita ini? Dipersilakan saudara. Soalan yang cukup baik, terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, bagi menjawab soalan ini, saya suka untuk melihat tanggung jawab warga pendidik dan kerajaan dalam memainkan peranan yang penting untuk memartabatkan bahasa Melayu serta meningkatkan mutu pendidikan bahasa Melayu. Yang pertama ialah pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pemerolehan dan pengembangan ilmu selaras dengan perancangan yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Pelajaran Razak 1956 yang diperkukuhkan oleh Jawatan Kuasa Pemeriksa Pelajaran Rahman Talib 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Manakala aspek yang kedua saudari pengerusi, pembudayaan bahasa yang baik, teratur, santun dan mewakili budaya yang tinggi melalui pelbagai kegiatan pengajaran dan pembelajaran, sukatan pelajaran, buku teks dan bahan tambahan lain serta melalui pelbagai kegiatan co-curriculum. Oleh hal yang demikian diharapkan landasan pelbagai ragam bahasa tidak rasmi sama ada bahasa sembang internet, bahasa SMS atau yang lain tidak akan sampai menggugat bahasa yang mewakili budaya teras kita. Saya kira cukup setakat itu, kembali semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudara Fazil atas penjelasan. Maafkan saya saudari pengerusi, boleh saya menambah sedikit idea tentang soalan saudari pengerusi sebentar tadi? Sebaiknya begitu saudari. Kecil telapak tangan, niur saya tadakan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin, saya sangat bersetuju dengan pendapat saudara Fazil sebentar tadi. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, kita juga haruslah mengantarabangsakan bahasa Melayu kita sebagai duta kecil dalam negara. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Golongan muda ini harus dididik dari usia rebungnya kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Justru golongan ini juga perlu bergerak sederap bagi mengukuhkan lagi bahasa Melayu dalam semua bidang ilmu. Cukup setakat itu, kembali kepada pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel atas pengurusian yang amat bernas sebentar tadi. Baiklah, saudari Siti Taslimah. Setiap usaha pasti akan ada cabarannya. Bolehkah saudari memberikan pendapat saudari tentang apa kecabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara kita pada hari ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Saya teringat ibu saya pernah berpesan, yang bulat tak datang bergolek, yang pipi tak datang melayang. Begitulah juga usaha dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Banyak cabarannya hadirin, antaranya ialah masalah kerancuan bahasa itu sendiri. Saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, menurut kajian Robert Yotaringan yang berjudul Kerancuan Bahasa Melayu Baku dalam kalangan pelajar Nundaya di SMK Pengirang Omar Sepitang Sabah, didapati bahawa 87% responden gagal dalam pengamalan melaras berbahasa Melayu yang baku dan betul, kesan daripada pengaruh media sosial dan faktor demografi penempatan mereka. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa sikap orang Melayu yang sering mengagung-agungkan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris juga turut menjadi salah satu cabaran dalam memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Sebenarnya tidak salah berbahasa Inggeris, tetapi biarlah betul pada tempatnya. Seperti guru bahasa Melayu saya berkata di sekolah, bahasa Melayu didahulukan, bahasa Inggeris diutamakan. Cukup setakat ini, kembali semula kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih saudari Taslimah atas pengurusian sebentar tadi. Hadirin, sebelum kita menamatkan sesi pada kali ini, saya suka untuk memberikan peluang kepada ketiga-tiga ahli panel untuk memberikan kata-kata terakhir sebagai rumusan. Baiklah, saya persilakan saudari Siti Taslimah sebagai yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi saudari pengurusi. Sebagai kesimpulannya, langkah-langkah yang konkret dan pragmatik perlulah diamalkan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Hakikat ini yang perlu disadari dan diakui oleh seluruh rakyat di Malaysia, termasuk diri kita sendiri. Berbanggalah kita dengan bahasa kebangsaan kita. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih saudari Taslimah. Kita persilakan pula saudara Fazil. Terima
terima kasih saudari pengerusi. Akhir kalam daripada saya sebagai warga yang pelbagai keturunan haruslah memanfaatkan masa yang ada untuk mempelajari dan menguasai bahasa Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Hal ini kerana ayah saya pernah berpesan, Fazil, masa itu ibarat emas, lantas sia-sialah bagi mereka yang membazirkan masa tersebut. Kesimpulannya, kita hendaklah memanfaatkan masa yang ada untuk mempelajari bahasa Melayu sekaligus memartabatkan bahasa kebangsaan selayaknya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Saudari Farhana pula bagaimana? Persilakan. Ringkas saja wahai saudari pengerusi, cintailah bahasa Melayu kita, cintailah seperti mana kita mencintai ibu bapa kita. InsyaAllah kita akan menumpahkan seluruh jiwa dan raga kita kepadanya. Percayalah, sesungguhnya bahasa melambangkan bangsa. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel atas rumusan yang amat menarik sebentar tadi. Hadirin, nampaknya masa amat mencemburi kita. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel serta hadirin yang sudi menyaksikan pertandingan forum pada hari ini. Hadirin sekalian, semua pihak haruslah menggembleng sinergi dalam meledakkan derajat bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan kita, terlepas daripada status utamanya sebagai bahasa rasmi di negara kita. Ingat, pepatah Melayu ada mengatakan, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Kita haruslah menjaga bahasa kebangsaan kita agar kekal mala, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa kebanggaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.